Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai kepada tiga bab yang terakhir. Kata lima ini ialah bab yang kedua terakhir lah. Bab 9. Oi, bab yang baru belajar. Fresh ni Ini kalau uh, ada dalam soalan ni, jangan kita tak jawab Apa yang kita nak tengok dalam bab ini? Yang pertama ialah latar belakang. Dasar luar ini pelibatan. Ada 5 subtopik yang cikgu santai nak tengok, nak cuba, nak bantu dan dimesrakan dengan modul perak lah jadi tumpuan kita dah tentu cikgu gunakan modul tiket to victory. Okey, ini 5 bab 9 15.1. Sebab dia pecah dua 15.1 15.2. Yang kedua tu yang ada tajuk ASEAN tu kan. Okey. Kalau kita tengok di sini, ini di SKP kita Dalam bahagian yang pertama ni kita belajar latar belakang, besar sikit latar belakang, asas. Kita nak cerita sikit daripada zaman Melaka sampailah hari ni. Zaman Tunku Abdul Rahman macam mana? Dasar berkecuali. Dasar pro barat zaman Tun Razak. Okey. Dalam PBB, Commonwealth dan sebagainya. Okey. Ada 4 perkara yang kita nak tengok. InsyaAllah satu soalan ada di sini Okey. Bila kita sebut dasar luar ni, pelajar, bab 9. Nampak dot banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang kita nak. Bukan kita nak sentuh semua. Cikgu nak sentuh tajuk yang paling banyak, paling popular yang disentuh dalam modul-modul. Jadi kita tengok hari ni. Ada berapa tu? 1 pergi 3. 2 tak ada. Agak-agak mana pergi 2 tu? Biasalah Baik. Kebat. Kalau kita nak kebat, cikgu tak letak ke mana pergi tu. Ke mana dia pergi? Kita nak memahami kepentingan. Ada 2 kepentingan, 3 kepentingan, 4 kepentingan. Semua kepentingan lah cikgu. Kepentingan. Semuanya lebih banyak pada kesan. Apa yang Malaysia dapat bila kita mengamalkan dasar luar ini. Jadi fahamlah. Latar belakang, PBB, Commonwealth. Next, hari ni kita nak tengok yang pertama sekali. Yang ini kalau tak faham, kita memang tak boleh pergi jauh. Okey. Kita tengok dulu. Ada 3, 4. Okey. Baru keluar 2. Menjelas tentang penggubalan dasar luar. Hari ni kita nak pergi yang pertama. Kalau sempat, kita pergi yang kedua. Okey. 9.1. Latar belakang dasar luar. Di sini kita nak tengok, kita nak faham, kita nak belajar sebelum zaman hari ni lah. Zaman Melaka dulu. Zaman-zaman itu dah ada ke hubungan diplomatik? Dah ada. Ini link dengan bab 1 tingkatan 4. Jadi kena faham kata kunci bentuk hubungan. Bentuk hubungan yang dijalankan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita tengok soalan, dia nak 2, 4. Okey. Kalau kita tengok di sini nyatakan, kalau kita nampak nyatakan bentuk hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan negara lain. Macam mana kita nak jawab, cikgu? Di sini kita kena tengok. Bentuk Kesultanan Melayu Melaka. Bentuk hubungan. Ada. Di sini kita dah nampak dengan jelas. Mana kita nak tengok? Cikgu dah letak dah kan? Di sini dikatakan bentuk hubungan ada 2 kan? Hubungan diplomatik, apa dia? Hubungan perdagangan, apa dia? Baik.
Kalau kita nak jawab di sini pelajar. Bentuk hubungan. Okey, cikgu letak situ. Ada dua di situ pelajar akan tengok. Satu, nanti pelajar jawab dalam bentuk esei lah, jangan jawab macam cikgu. Diplomatik. Ni hubungan antara dua negara. Satu lagi ialah perdagangan. Baik, diplomatik ni, nama pun diplomatik. Maksudnya kita ada hubungan baik dengan dua negara. Dia letak sini huraian apa dia? Menghantar utusan. Nampak? Ini pelajar rasanya tak ada masalah lah. Hantar utusan macam Melaka, hantar utusan ke China. China hantar ke Melaka. Hubungan kita dengan beberapa kerajaan-kerajaan di Indonesia kan. Ada dengan Majapahit dan sebagainya. Perdagangan mudah lah. Perdagangan ni dengan wilayah-wilayah yang mendatangkan keuntungan. Contohnya dengan India, Arab. Perdagangan ni sesuatu aktiviti yang mendatangkan keuntungan. Dia nak, kalau dapat diplomatik perdagangan pun dah cukup. Sebab nyatakan bentuk. Ini saja. Baik. Jelaskan. Nampak? Tadi cikgu dah sebut kepentingan. Untungnya pelajar, soalan B tu, dia telah tanya tentang apa? Kepentingan. Ada tak kepentingan ini dalam buku teks? Ada. Dia ada jawapan ni. Jelaskan kepentingan kita kawan dengan negara luar, menjalinkan hubungan dengan negara lain. Ini macam kebat lah cikgu. Jawapan ini dia munasabah. Skema ini maksudnya pelajar boleh bagi jawapan di luar konteks buku teks. Tapi dalam buku teks pun ada. Sebenarnya dah cukup untuk kita nampak. Kita nampak di situ kan, jelaskan kepentingan sebuah negara, menjalinkan. Di sini dia dah bagi gambaran. Ini boleh membantu. Sebab yang ini dikata kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Soalan kepentingan sebuah negara. Yang ini kebat. Baik, katakan kita nak ambil di sini, kita nak cuba link kan. Bila kita di sini, kita boleh buat rangka lah. Keuntungan kita dari segi apa? Rangka jawapan kita, mungkin kita nak bagi jawapan dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial. Dari segi ekonomi, kalau kita menjalinkan hubungan dengan negara luar, apa yang kita nampak? Dari segi ekonomi, dah tentu dia akan apa? Menambahkan, samalah ni, kemakmuran. Kerana apa? Adanya kerjasama ekonomi. Tak kisahlah dengan bagilah contoh, mungkin kita katakan kerjasama ekonomi antara Malaysia dengan negara ASEAN. Kita ada kan? Kita dah belajar tentang projek bajet asli. Kita dah projek di Bintulu kan? Kita ada bajet Urea. Itu contoh yang pelajar boleh beri. Contohnya projek ASEAN. Cerita. Dari segi politik kita nampak, bila kita kawan juga, dia akan K juga, kemakmuran. Di sini dia akan bagi kestabilan. Sebab negara ini akan sentiasa apa? Membantu. Jika ada berlaku masalah tentulah membantu. Apa lagi? Menghormati. Contohnya, bila kita ada kepentingan, maksudnya setiap negara itu dia akan hormat negara jiran. Contohnya tidak mencampuri urusan negara itu. Nampak kan? Dari segi sosial K juga, keamanan. Itu kita nampak. Ini secara tak langsung, kalau kita nampak, dia dapat
memastikan sesebuah negara itu dapat memacukan dia punya negara tanpa gangguan daripada negara lain. Mungkin kita boleh buat kesimpulan negara itu boleh memacukan kemajuan negara. Okey. Pada pendapat anda, bagaimana Malaysia mengekalkan hubungan baik dengan negara luar? Ini nilai pelajar pada pendapat anda. Nilai kita. Macam mana kita nak menghormati negara luar? Jangan mencampuri urusan luar. Yang ini cikgu nak minta nanti pelajar jawab. Boleh personal message cikgu lah. Dari segi ekonomi, apa? Sentiasa memberi bantuan. Kita nampak kan? Ekonomi. Memberi bantuan jika berlaku bencana alam. Bagi contoh, kita dah belajar kan? Memberi bantuan keselamatan sekiranya negara itu menghadapi ancaman daripada, ini banyak pelajar. Kita boleh jawab. Jadi cikgu nak tunjuk kepada pelajar, kita mesrakan dengan soalan daripada modul tiket factory. Tapi kita tengok juga dulu sekejap buku teks kita ni. Nampak? Ini buku teks kita lah. Hubungan luar Melaka. Kita nampak di situ kan. Dengan Rukyu. Tengok, baca balik. Ini kepentingan yang kita jawab soalan tadi. Cikgu letak dah. Kedaulatan, penyebaran, perdagangan dan sebagainya. Baik, kita tengok satu modul, iaitu modul ini negeri Perak. Okey, dia kata situ kan, asas penggobalan dasar. Nanti kita akan belajar ni 9.2. Yang kita buat tadi 9.1. Cuba kita tengok sikit. Ada 9.2. Ni lagi sikit tu ya. Okey, kita tengok sikit. Apa tajuk dia lagi? Dia letak 9.4, 9.6, 9.1. Ini soalan kita ni kan. Okey, soalan apa dia tanya? Sama saja dia tanya pelajar kan. Terangkan kepentingan. Hijau pula Kita nak ambil warna merah. Kita ambil warna merah cantik sikit lah ya. Okey. Kalau kita tengok di sini, kepentingan. Sama. Ini kita telah jawab tadi. Kepentingan hubungan luar. Yang ini dia sama dalam buku teks. Ini bukan kebat. Ini buku teks. Dia sama juga dari segi perdagangan, dari segi hubungan baik, dari segi kestabilan Melaka. Yang ini pelajar boleh tengok direct kepada yang ini. Ini kepentingan. Dia bukan kebat. Okey. Itu satu. Yang kedua, faktor. Ditanya faktor yang mempengaruhi dasar luar negara kita sejak merdeka hingga kini. Hingga kini. Ini kebat pelajar. Dia nak apa? Antaranya faktor sejarah dan dia nak dua itu je. Faktor sejarah dan kepimpinan. Maksudnya kita hanya kena cerita dua ini saja. Kepimpinan, markah 8. Ini langkah-langkah mengeratkan. Yang ini hubungan luar. Tadi sama dengan soalan tadi. Ini kita akan buat bagi sekolah cikgu, kita akan buat dalam kelas nanti. Sekadar cikgu bagi bimbingan awal untuk kita belajar dan kuasai bab ini dengan lebih detail. Okey. Kita selesai bab ini Tengok 9.1. Okey, itu saja daripada cikgu. Santai. Baca 9.1 ini. Dia agak panjang juga bab dia. Sampai matlamat. Kita nampak kan. Kita baca lagi. Ada keperluan nasional, kepimpinan, pelibatan. Okey. Ini sepanjangnya kita tengok bab kita ni kan. Tapi bukan kita nak masuk semua di sini kan. Dia sampai sini saja.
Sampai tajuk zaman British lepas merdeka. Okey, jelas pelajar? Okey, cukup setakat ini. Kita jumpa lagi di lain kelas. Terima kasih.